kehidupan orang lain ahli. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mohon, saya minta, sebab kita sudah tidak ada banyak masa. Kalau tuan-tuan merasakan orang lain masih kuat, masanya masih banyak untuk mencari kekuatan itu, saya melihat tuan-tuan salah. Kita belum cakap tuan-tuan salah. Kalau keadaan ini terus-menerus berlaku, tuan-tuan sedang menempuh mara bahaya di depan mata sendiri. Yang tuan-tuan tahu benda itu bahaya, tuan-tuan sengaja masuk dalam keberbahayaan itu. Kalau perkara ini terus-menerus berlaku, ditambah dengan krisis hati bersama ahli, pedang bersama Muawiyah, tuan-tuan tidak selesaikan dengan cara yang paling baik. Saya bimbang kita tidak ada kesempatan untuk bangun lagi selepas itu. Saya nak kupas panjang, tetapi oleh kerana saya berada di masjid orang kaya, saya tahu sebenarnya takut nanti tuan-tuan menyumpah saya sebenarnya subuh tak berhenti. Saya menghormati itu. Jadi saya nak kupas lebih panjang, cukuplah ada kiasan-kiasan itu. Mudah-mudahan kita mengambil ikhtibar dan mudah-mudahan tuan-tuan untuk mengambil pengajaran. Dan saya sudah letih sampai mereka hari ini bila adik-adik sendiri menentang saya sampai satu mereka, apakah perlu saya daripada semasa ke semasa mengingatkan orang lain, sedangkan mereka tidak pernah nak ambil pengajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada semasa ke semasa. Bila baru-baru ini, bila kapal terbang Mah terpaksa berpatah balik kerana ada seorang penumpang Mah. Sebenarnya itu pengajaran besar tu tentang Mah nak terbang ke Colombo, melekat, tiba-tiba ada penumpang di sebelah mabuk orang Jerman. Dan saya menulis benda ini tadi nanti untuk disiarkan dalam kolom saya sebut di situ. Peristiwa sebegini ini Allah nak tunjuk kepada kita, so kita ambil pengajaran pada dia oleh Allah. Lihat perkara-perkara yang berlaku di depan mata kita. Ambillah peristiwa ini, tuan-tuan. Tragedi ini tragedi untuk ditunjukkan kepada kita. Ambillah pengajaran. Kalau terus-menerus biarkan, kita sedang menempah masuk ke mulut buaya sebenarnya. Dan saya minta kita tak boleh masuk dah kalau dia dah kantuk mulut dia itu. Itu saja benar. Makasihlah kerana sudah mendengar lagi belum pada tak syukur. Faham tak faham berfikirlah sendiri. Okey, terima kasih Dato'. Okey, ada satu kata-kata ulama ikhwan muslimin. Dia sebutnya, dia kata nata'awan fi ma tafaqna alaih wa ya'ziru ba'duna fi ma ikhtalafna fi. Kita membantu dalam perkara yang kita sepakat, perkara yang kita ada persamaan. Wa ya'ziru ba'duna fi ma ikhtalafna fi. Dan kita bertoleransi dan kita bertolak ansur dalam perkara yang kita perselisihkan. Sebab manusia ni kita tak akan dapat kata sepakat. Perselisihan menjadi perkara biasa, tetapi biarlah perselisihan dan perbezaan tidak menimbulkan perpecahan dalam kalangan kita. Untuk soalan yang terakhir, dan kita minta pada panel yang kedua Ustaz Masyukri dan untuk membuat satu kesimpulan yang ringkas berkaitan dengan tajuk yang kita bincang pada malam ini. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad. Nabi sebut al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Al-jama'ah itu merujuk kepada persepakatan umat Islam merupakan rahmat.
wal furqan, dan perpecahan umat merupakan azab. Macam Prof tersebut, jangan sampai kita dah masuk dalam mulut buaya dan buaya pun dah telan kita, seolah-olah perpecahan menyebabkan itu azab ataupun pada yang bakal kita terima. Jadi nak minta Ustaz kaitkan dengan sebab Prof, sebab saya nampak tempat kita umat Islam tak ada tempat yang sepakat kecuali dalam masjid. Jadi al-jamaah sahaja, berjemaah masjid saya dapat mendekatkan kita. Sebab tu bila kita semayang, imam kata betulkan sah, rapatkan sah, padahal orang sebelah kita di parti lain kan, tapi boleh sepakat dalam masjid atas jemaah yang sama. Jadi nak minta ulasan dan kesimpulan daripada panel yang kedua untuk membahas tentang bagaimana nak menjadikan jemaah sepakat umat Islam menjadi rahmat dalam kalangan kita. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengurusi, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Stres pula rasanya sebab masa tak ada ni. Tuan-tuan yang saya hormati, yang saya kasih, ada satu yang orang selalu sebut, ini kita kena betulkan jugalah. Dia sebut macam ni. Dia kata ada hadis Nabi yang menyebut ikhtilafu ummati rahmatun. Perselisihan di kalangan umatku adalah sebagai suatu rahmat. Pernah tak dengar macam tu? Ikhtilafu ummati rahmat. Perselisihan, perbalahan di kalangan umatku adalah rahmat. Kebanyakan muhaqqiqin ahli hadis menyatakan bahawa hadis ini adalah maudhu', palsu. Dan yang kedua, mereka menyebut kalau tak palsu pun sangat-sangat dhaif. Sebab apa tuan-tuan? Mana pun tak betul, makna pun tak betul. Apa pula pemecah tu? Rahmat kepada umat Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut bahawa perpaduan itu merupakan satu nikmat yang sangat besar. Zamakhsyari menyebut dalam tafsirnya, golongan Aus dan Khazraj dahulunya mereka berperang selama 120 tahun, tak berhenti, ada je masalah. Tapi bila sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tiba-tiba sekelip mata berlaku perubahan yang sangat besar. Mereka bersatu, mereka tidak berkelahi, mereka tidak berperang, tetapi mereka menjadi golongan Ansar, golongan yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita barangkali semua setuju dalam masjid ini bahawa rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah lambang perpaduan. Sebab itu tuan-tuan, pada pandangan saya, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menolak bahawa siasat politik itu sebahagian daripada Islam. Tetapi soal-soal kepartian tidak wajar disebut di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perbezaan yang sangat besar. Di antara kita menyatakan siasat politik itu sebahagian daripada Islam, berbeza dengan kita bercakap soal parti kita, parti A, parti B, parti C. Kerana itu boleh menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita jadikan rumah Allah Subhanahu wa taala, kita terutama yang berada di Bukit Damansara, sebenarnya rahmat turun di Bukit Damansara ini, dia turun di masjid kita ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan ianya menjadi satu medan untuk kita memperkukuhkan hubungan antara satu sama lain. Dan saya nak sebut yang terakhir di hujung ini bahawa orang Melayu, orang Islam, mereka harus bersatu, tetapi di atas dasar yang jelas, di atas dasar keadilan, di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang Melayu, orang Islam itu bersatu di atas kezaliman sebagai contoh, bersatu di atas perkara-perkara yang tidak betul yang berlaku dalam masyarakat. Itu sudah tentu, itu tidak perlu. Yang perlu kita berpadu ialah soal-soal kebenaran yang insya-Allah
masyarakat kita akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi saya mewakili diri saya dan juga Prof Dr. Ridwati mohon ampun, maaf kepada tuan-tuan kalau ada kiranya kata-kata kami ini tidak sesuai. Seperti Dr. Ridwan lah, dia orang Kuala Lumpur, orang Perak asal, duduk di Kuala Lumpur lama, kemudian mengajar di Unizan di Terengganu. Jadi disebut kata tutup tu disebut katuk. Jadi saya pun heran, bandar dah sebut katuk sekarang. Dia kata bandar dah. Itu orang Terengganu dia pelik sikit katuk. Jadi mudah-mudahan kita katuk di sinilah pertemuan kita dalam forum kita. Aku qali hada wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Yang Bahagia Ustaz Mat Syukri, dan terima kasih untuk pendiam tamu Yang Bahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwanti, dan terima kasih untuk para jemaah sekalian yang bersama-sama dengan kita dan mengulas isu yang berkaitan dengan pengajaran Isra dan Mi'raj dari sudut akidah dan ibadah. Dan saya rasa memadai dengan kesimpulan yang disampaikan, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini mendapat rahmat, keampunan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.